Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya? Apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkah itu sehingga terbit fajar. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah ketika Nabi SAW dalam keadaan mendapat tekanan daripada orang-orang musyrikin. Setelah menerima wahyu diturunkan, dilantik menjadi Rasul. Wahyu adalah firman Allah Ta'ala. Sebaik saja dibaca oleh malaikat Jibril, terus Nabi ingat, masuk dalam hatinya, tak bimbang lagi. Betapa hebatnya wahyu ini bila diturunkan, Nabi mendengar suara malaikat Jibril yang membacanya berdengung, macam dengung loceng, dengung, ada dengung dia. Dan Nabi dalam keadaan yang berpeluh, basuh baju dia macam mandi, berpeluh. Sahabat dapat melihat sendiri bila wahyu diturunkan. Mereka yang ada dekat Nabi kalau duduk bersila dekat-dekat rasa berat bila wahyu diturunkan. Bahkan diriwayatkan dalam hadis kalau Nabi duduk atas unta, sebab bunyi berakak tulang unta bila wahyu diturunkan. Ada tanda-tanda dia, bukan sembarangan. Berlainan dengan cakap-cakap biasa, dengan sabda biasa kalau wahyu. Dan Allah Ta'ala memilih Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan dan dipilih pada malam Qadar, malam Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang mempunyai kelebihan, diiringi oleh malaikat-malaikat yang ramai. Malam Qadar ini memang Lailatul Qadar ada pada tiap-tiap malam, tiap-tiap tahun pada Ramadan, dengan cara yang beralih, tidak satu malam tertentu sahaja. Tahun ni malam ni, tahun ni malam ni. Disuruh kita mencari kelebihannya, kerana kelebihannya menyamai 1000 bulan. 1000 bulan ni macam ibadat 80 tahun lebih. Kelebihannya umur yang panjang, satu malam saja beribadat. Dengan sebab itu dia suruh kita menghidupkan bulan Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan Ramadan semuanya, khususnya 10 yang akhir pada bulan Ramadan. Dipercayai adanya Qadar untuk mendapat kelebihan itu. Allah Ta'ala menurunkan surah yang khusus menyatakan tentang Lailatul Qadar, menyatakan turun Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran, kitab mukjizat ini pada malam Qadar. Malam yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Malam yang diraihkan oleh penduduk-penduduk yang mulia di langit dan di bumi, yang penuh dengan ibadat. Mengikut satu riwayat, Allah Ta'ala menurunkan Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ialah langit dunia. Diturunkan sekaligus. Diiringi oleh malaikat yang mungkin berjuta jumlahnya. Bersama malaikat Jibril. Diletakkan Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW beberapa ayat. 4 ayat, 2-3 ayat, 10 ayat diturunkan. Tak diturunkan sekaligus selepas itu. Sehingga disempurnakan dalam masa 23 tahun. Setengah ulama mengatakan diturunkan di mawaqi'un nujum. Disebut dalam Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ta'zilun min rabbil alamin. Maka demi sesungguhnya aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum, tempat letaknya peredaran bintang-bintang cakrawala di langit. Dia adalah Quran yang sangat mulia, yang dipelihara oleh Allah. Tidak boleh menyentuhnya malaikat oleh yang bersih. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya oleh yang bersih. Setengah ulama mengatakan mawaqi'un nujum, tempat peredaran bulan. Seorang ahli sains, Dr. Zaghlul Najjar, ahli sains falak Islam yang terkenal dalam dunia, mengatakan mawaqi'un nujum ini peredaran bintang cakrawala. Kalau kena angin dia saja, angin yang dia lalu tu, kena bumi kita ni, hancur bumi ni. Hancur bumi ni, kehebatan tempat itu yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala letakkan Quran di kawasan itu. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya malaikat oleh mereka yang dibersihkan. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Menyentuh Quran mereka yang bersih. Jumhurul ulama, sahabat dan tabi'in, mazhab-mazhab 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri, mazhab yang lain mengatakan bahawa tidak boleh menyentuh Quran malaikat mereka yang bersih, hadas kecil dan hadas besar. Yang ada wuduk, yang tak ada wuduk tak boleh menyentuh. Ini jumhur ulama. Mengikut mazhab Az-Zahiri, al-mutahharun al-malaikah. Yang menyentuhnya ialah malaikat yang membawa Quran itu, menafsirkan ayat ini. Mereka mengatakan mereka yang tak ada wuduk boleh menyentuh Al-Quran. Ini kekhilafan memahami la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh malaikat yang bersih. Khilaf. Namun lebih baik kita mengambil basi, mengambil ihtiyat. Nak sentuh Quran kena ada wuduk. Itu lebih baik. Kita ambil ihtiyat. Kalau berlaku kebakaran, maka tak payah ambil wuduk lah, ambil selalulah Quran tu. Rumah terbakar, nanti ambil semayang dulu, nak selamat Quran. Tu bodoh orang panggil. Tak payah ambil semayang, kena ambil. Kita temu Quran di tengah jalan, takut orang jijok, kereta legang, ambil selalu, jangan tunggu ambil semayang. Ini boleh, kita kena tengok keadaan lah. Bahkan setengah ulama meraihkan lagi, nak baca Quran ambil wuduk. Walaupun baca Quran bukan mesti berwuduk, kerana menghormati ambil wuduk nak baca Quran. Dan ada ulama nak mengajar baca kitab agama pun berwuduk juga, kerana ilmu daripada Al-Quran Al-Karim. Itu mulianya Quran ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Apa kebesaran dia? Apa kelebihan dia? Maka Allah Ta'ala menyebut di sini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Para ulama tafsir mengatakan amal yang soleh yang dibuat menepati Lailatul Qadar mendapat pahala 1000 bulan. Kelebihannya. Oleh kerana itu, maka Nabi SAW sangat mencari kelebihan Lailatul Qadar ini. Buat ibadat di bulan Ramadan, dan dia sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Ya Rab, ja'alta ummati aqsaral umam a'maran wa aqallaha a'malan. Wahai Tuhanku, engkau jadikan umat aku ni pendek umur pada umat yang lain. Amalnya sikit pada umat yang lain, Nabi kata. Lalu Allah Ta'ala beri pada Nabi Muhammad dan umatnya Lailatul Qadar. Dia beri pada umat Muhammad dan umat dia Lailatul Qadar untuk mengatasi umat-umat yang lain. Di sini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat yang lain menghadapi zaman dia. Zaman yang tidak mencabar macam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi zaman dulu diutuhkan untuk kaum dia saja. Untuk negeri dia saja. Adapun umat Muhammad ni wajib membawa risalah Nabi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ini tanggungjawab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat zaman dulu cabarannya sikit. Umat Muhammad ni cabaran dia besar. Umat zaman dulu TV tak ada. Sahabat tak ada. Facebook tak ada. WhatsApp tak ada. Zaman ni hak pelawak macam-macam pelawak. Cabaran yang dihadapi oleh umat Muhammad sangat besar. Tak ada pada umat zaman dulu. Inilah hikmat. Maka Allah beri hadiah pada umat Muhammad peluang untuk bertaubat, peluang untuk buat ibadat, peluang pahala yang sangat besar. Di antaranya kelebihan Lailatul Qadar, pahala yang sangat besar diberi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Untuk menyatakan kelebihan malam itu, turun malaikat ramai-ramai ke bumi. Termasuk yang turun itu malaikat Jibril, pemimpin segala malaikat, semulia-mulia malaikat. Pemimpin malaikat pun turun di malam itu. Mereka turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengendalikan segala urusan mengikut perintah Allah Ta'ala kepada masing-masing. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat bahagialah malam itu. Selamat sejahteralah malam itu sehingga naik fajar. Bila naik fajar, habislah kelebihannya. Naik fajar ni berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Negeri ni malam dia waktu ni, siang dia waktu ni. Negeri ni malam itu, siang dia waktu ni. Mengikut negeri masing-masing, mengikut pusingan dunia yang diberi oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.